Baik, kita bersama dengan rakan kita Majdi dari daerah Tutong. Assalamualaikum Majdi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas kita Hani dan juga Dini, selamat pagi kembali dan apa khabar bis kita berdua di sana? Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami ceria hari ini, berwarna merah pakaian kami hari ini, Majdi ya. Menampakkan keceriaan kami. Alhamdulillah. Baiklah Majdi, tidak sabar mendengarkan daripada Majdi, perkongsian daripada Majdi dan juga pendapat Majdi mengenai dengan topik perbincangan kita ni hari ini Majdi ya. Saya ingin memulakannya dengan mengajukan satu pantun ni Majdi. Boleh Majdi ya? Boleh, insyaAllah. Okey. Menyanyi sekawan merpati putih hinggap di atas pohon jemari. Teknologi kini semakin canggih, maklumat dicapai di hujung jari. Jadi kalau untuk Majdi sendiri, bagaimana cara Majdi manfaatkan kemudahan teknologi ataupun media sosial yang ada sekarang Majdi? Baik, berkata mengenai dengan media sosial ini memang tidak dinafikan, boleh dikatakan memang majoriti daripada kita ni terdapat sekurang-kurangnya satu media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan bukan saja mereka yang berusia dewasa, malah juga kanak-kanak ada sudah ni media sosial ini. Namun apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bijak dalam mengendalikan akaun media sosial kita ni. Kalau saya sendiri secara peribadi, saya sebenarnya suka kalau melihat ada orang kongsikan seperti contoh kata-kata motivasi, kata-kata nasihat. Jadi saya suka membaca dan kemudian kalau saya tertarik saya akan kongsikan juga lah supaya orang lain juga turut dapat memanfaatkan daripada kata-kata yang telah dikongsikan itu. Dan sebenarnya juga banyak juga sebenarnya dapat kita manfaatkan daripada media sosial ini, seperti kita ni boleh tolong mempromosikan produk-produk orang lokal kita ni dengan hanya menekan butang share, atau kalau Facebook tapi kalau Instagram kita ni bolehlah orang boleh kongsi kepada cerita atau story Instagram kita ni, dan banyak lagi sebenarnya kebaikan atau manfaat dapat kita ni peroleh daripada media sosial ini, hanya dengan kita perlu bijak saja mengendalikan media sosial kita ni. Ya, dengan media sosial memang banyak perkara yang lebih accessible kepada kita ni, dan memang ini juga dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan mikro kecil dan juga sederhana, di mana kita ni juga cuba untuk menyokong khususnya juga perusahaan-perusahaan lokal tempatan di negara Brunei Darussalam. Sampai itu juga seperti yang Majdi kongsikan tadi, menggunakan media sosial itu untuk spread positivity. Betul. Dan juga boleh digunakan untuk mempromosikan barang yang dikongsikan oleh Majdi tadi. Bukan hanya barang-barang jualan di Majdi, tapi samalah juga seperti kita di Rampai Pagi menggunakan media sosial untuk mempromosikan Rampai Pagi Hania. Alhamdulillah. Jadi itulah kita ni cuba ambil baik kemudahan yang kita ni ada, dan insya-Allah juga akan menjadi satu kebaikan kepada diri kita ni dan juga orang sekeliling. Terima kasih kepada rakan kita Majdi atas perkongsian tersebut, dan ingin mengetahui apakah bahan yang akan dibawakan, kita serahkan kepada Majdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Dini dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria auda kita bersua pada hujung minggu ini. Pastinya kita harapkan kesihatan yang baik juga buat auda penonton dan juga kepada auda yang mungkin pada hari ini telah pun merancang untuk melakukan aktiviti bersama keluarga. Kita doakan agar semuanya dapat berjalan dengan sempurna dan berjalan dengan lancar seperti yang auda telah rancangkan. Dan auda penonton seperti biasa akan dikongsikan beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual akan kita saksikan bersama sementara nanti. Namun terlebih dahulu saya kongsikan dua info semasa. Yang pertama yang dikongsikan di sini, pada 12 Februari 2024 akan diadakan ceramah sempena Isra' dan Mi'raj yang bertajuk Hidup Mulia dengan Solat, dan insya-Allah penceramah yang akan diundang adalah Ustaz Yang Mulia Ustaz Hilman bin Haji Salim, penolong pensyarah Kupu SB, dan ceramah sempena Isra' dan Mi'raj ini akan diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara, Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong. InsyaAllah diadakan selepas sembahyang Fardu Maghrib. Dan makluman seterusnya, juga pada 12 Februari 2024 hari Isnin akan diadakan juga ceramah khas penerian Isra' dan Mi'raj dengan tajuk Sembahyang Tiang Ugama, dan penceramah yang akan menyampaikan ceramah tersebut ialah Yang Mulia Ustaz Dr. Harpandi Dahri, penolong kanan Profesor Pusat Pendidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath Kupu SB,
yang insyaAllah akan diadakan di Masjid Kampung Danau selepas sembahyang fardu maghrib berjemaah. Jadi pada audio yang tinggal di kawasan sekitar kampung yang dinyatakan sebentar tadi, iaitu di rancang Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang dan juga Kampung Danau, bolehlah meluangkan masa untuk hadir ke masjid bagi mengimarahkan masjid, dan secara langsung kita dapat juga mendengarkan ceramah khas bersama dengan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh para penceramah yang diundang. Baik, itu dua info semasa saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk selanjutnya mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Bagaikan suatu kemestian dalam adat perkahwinan, setiap raja sehari pastinya menginginkan penampilan yang bak putra dan putri yang memukau pada hari-hari majlis yang penuh bermakna dalam membina mahligai kebahagiaan yang akan dilalui sekali seumur hidup. Setiap majlis perkahwinan, lazim kita lihat adanya seorang pengiring atau pengangun yang mendampingi si pengantin sepanjang majlis berlangsung. Di samping itu, juruhias pengantin juga seperti menjadi keutamaan agar pengantin terlihat segar dan menawan. Pakej program Rampai Pagi kali ini membawakan pendekatan bersama Awang Rosli Osman yang berkecimpung dalam bidang juruhias pengantin lelaki dan sebagai pengangun sejak akhir tahun 1990-an dan banyak belajar melalui orang-orang yang berpengetahuan luas dalam bidang pengangun. Alhamdulillah, saya mula berkecimpung di dalam bidang pengangunan dan juga juruhias pengantin ini sejak itu bermula pada akhir tahun 90-an, yang mana saya khususnya untuk ahli keluarga yang terdekat dan juga sanak saudara yang terdekat saja dan orang-orang kampung, itu sajalah. Jadinya pengangunan dan juruhias ini amat penting juga kepada para bakal-bakal pengantin, terutama sekali sekiranya bakal pengantin tersebut adalah seorang lelaki. Jadinya ia adalah khusus baginya, lebih baik pengangun tersebut adalah seorang lelaki, yang mana bakal-bakal pengantin ini juga akan dalam proses sebelum menjadi seorang pengantin, ia akan dilulur, dimandikan, mandi pengantin dan sebagainya. Begitu juga dengan juruhias. Juruhias, sekiranya pengantin itu seorang lelaki, adalah lebih baik juruhias mereka itu adalah terdiri daripada lelaki juga, kerana dari segi kalau dilihat dari segi hukum hakam juga adalah ia sangat berketepatan lah mengapa juruhias dan pengangun seorang lelaki itu adalah amat penting di kalangan bakal-bakal para pengantin di negara kita ini. Alhamdulillah, apa yang perlu ada pada diri setiap pengangun tersebut adalah, yang pertama adalah ilmu agama. Jadinya terutama sekali agama Islam, kerana di dalam ketani membimbing ataupun mengajar bakal-bakal pengantin ini ada diselitkan unsur-unsur bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga zikir-zikir bagi keperluan pengantin tersebut. Selain daripada itu, sekiranya kita memandang dari segi ilmu untuk menghias pengantin ini, seseorang juruhias tersebut mestilah ada ilmu ataupun ada kepakaran, sekurang-kurangnya ada ilmu, walaupun tidak pakar, tetapi ada ilmu mengenai dengan cara-cara menambat dastar, menapih sinjang dan juga menempatkan di mana hiasan-hiasan ataupun aksesori-aksesori yang digunakan pakai oleh seorang pengantin, terutama sekali pada aksesori pakaian Brunei, yang mana di mana kuasnya, di mana galangnya dan sebagainya. Jadinya di sanalah seorang juruhias tersebut perlu ada ilmu mengenainya, terutama ilmu agama dan juga ilmu dalam kemahiran dalam pemakaian aksesoris kepada pengantin. اللهم صل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alaihi wa atuni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setiap seorang pengangun dan juruhias biasanya sudah menerima tempahan beberapa bulan, bahkan setahun lebih awal. Awang Rosli Osman juga pernah menerima tempahan secara mengejut. Kerana itu juga, beliau sentiasa bersiap sedia dengan peralatan yang diperlukan, memberikan khidmat sebaik mungkin, konsisten belajar cara yang betul menghias pengantin dan sentiasa memberi ilmu dengan orang-orang sekeliling. Di samping cara belajar, cara mentacap pengantin, diselitkan juga dengan beberapa bacaan-bacaan yang terdiri daripada zikir-zikir, doa dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, di samping saya mentacap pengantin tersebut, saya juga berkongsikan beberapa ilmu yang asas, khususnya kelebihan-kelebihan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga kelebihan-kelebihan zikir. Misal sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu kalimah yang sering kami baca. Ini boleh kita jadikan zikir sebagai pendinding kita ni ataupun sebagai satu menjaga badan kita ni, kerana ianya telah pun kita ni selalu lafazkan di bibir-bibir dan menjadi darah daging kita ni. Jadinya bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini boleh kita gunakan sebagai benteng pertahanan kita ni, kerana ini ada semua bakal-bakal pengantin ataupun masyarakat umumnya yang akan mengetahui setiap bacaan-bacaan ataupun kelebihan-kelebihan ayat-ayat tersebut. Selain daripada itu, saya juga berkongsikan kalimah-kalimah ataupun surah ataupun ayat, iaitu ayat kursi dan juga ayat-ayat lazim yang sering digunakan sebagai pendinding kita ni. Kemudian selain daripada itu juga, saya juga mengungsikan cara-cara menapih ataupun cara-cara ketani menarik sinjang itu macam mana, yang cara yang mudah untuk ketani lebih cepat lagi untuk menapih sinjang pengantin. Turun sebagai seorang pengangun pengantin dan juruhias pengantin bukan tugas yang asal saja. Beberapa amalan dan doa-doa berpandukan ajaran Islam sangat beliau tekankan kepada setiap pengantin yang menggunakan khidmat beliau. Beliau juga memberi ruang kepada generasi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tapihan sinjang dan tambatan dasar pengantin serta doa-doa yang boleh diamalkan untuk pengantin dan diri sendiri.